Okay, kita mula Semua dah ready? Fatin cuba reply Fatin. Saya tak dengar suara lah. Suara korang. Macam tak ada suara masuk. Ya, cikgu. Ada bercakap tapi saya tak dengar. Suara saya dengar tak Fatin? Dengar. Apa pasal dia tak nak masuk pula ni? Okay, tak apa kita tengok slide ni. Okay, yang ini laju masa. Yang sebelum ni kita belajar graf jarak masa. Okay, graf jarak masa pada paksi Y, jarak pada paksi X, masa. Okay, sekarang kita tengok graf laju masa. Laju dan masa. Dia cuma beza pada paksi Y dia laju. Okay, kita tengok kat sini. Istilah paksi mencancang. Okay, mencancang maksudnya dia letak laju kat sini. Okay, sekejap. Kenapa saya tak dengar suara? Suara saya je saya dengar. Baru ada bunyi ting tu. Okay, ni paksi Y. Okay, ingatlah kalau paksi Y dia, kalau graf laju masa dia laju pada paksi Y. Masa boleh dia letak pada nilai minit. Okay, dia boleh letak pada jam ataupun saat. Okay, ingat yang mencancang maksudnya tegak, paksi Y, ini paksi Y, mencancang. Mengufuk paksi X. Okay. Okay, kecerunan graf mewakili kadar perubahan laju terhadap masa iaitu pecutan. Maksudnya kat sini kalau dah melibatkan laju maksudnya dia kira pecutan. Okay, boleh tak ni? Cuba seorang cakap. Masa saya tak dengar suara korang. Boleh, Buat teacher. ada punya voice kat dalam speaker saya ni. Cakap seorang-seorang dah jawab ni. Okey tak ni? Cuba reply kat chat tu. Cikgu dah tak boleh nak tu dah. Okey, kita teruskan lagi. Okey, ni seperti dalam contoh dalam buku awak. Sama je cara kita nak plot graf yang diwakili oleh laju dan masa. Okey, kalau diberi jadual macam ni. Okey, diberi jadual macam ni. Maksudnya awak kena ingat mana satu paksi X, mana satu paksi Y. So kalau macam tak nak berlaku kesilapan, okay, yang pertama awak labelkan. Okay, awak labelkan lah pada paksi masa tu, dia adalah paksi, apa pasal semua lagi ni? Okay, masa pada paksi, sekejap saya slide show. Okay, tengok ni. Masa paksi X, laju adalah paksi Y. Label siap-siap, takut salah plot. Okay, kemudian kita tengok dia sama je macam graf jarak masa. Kalau nilai masa kosong, laju dia pun kosong. Maksudnya bila awak memandu kenderaan lah ni, dia dah kira kelajuan. Okay, masa kosong-kosong ni kat sini lah. Okay, 1, 10. Okay, baca daripada atas ke bawah. 1, 10. 1 tu X, 10 tu Y. Okay, lepas tu 2, 20. 3, 30. 4, 40. 5, 50. Okay, and then garis je dengan pembaris. Sambungkan titik. Sama macam graf jarak masa. Okay. So sekarang tengok pada soalan ni. Nampak tak soalan tu? Nampak. Okey tak yang ni? Nampak.
Saya dah tak dengar suara korang ni. Tak tahu masalah apa dekat Google Meet ni hari ni. Okay, korang try masuk dekat class point tu. Cuba plotkan. Dekat class point macam biasa. Kod kita hari ni 90815. Okay, kod kita hari ni 90815. Cuba masukkan. Cuba draw. Ni graf senang je. Pada yang baru masuk tu, type je dekat Google, class point. Masukkan nama dan juga kod 90815. Okay, saya dah tengok kat sini 16 orang dah join. Cepat masuk. Lukiskan graf senang je tu. Okay. Sambungkan. Jangan lupa gariskan titik-titik yang kita plot tu. Sambungkan titiknya. Jangan plot tak garis Gariskan. Dia garis lurus. Dia cepat seminit. Seminit lagi. Atiran apa tak gariskan? Anis. Okay, ada 27 saat je. Fatin, okay. Okay. Tengok kita tengok kawan-kawan awak lukis ni. Okay, lepas dah plot, jangan lupa gariskan titik tu sambungkan. Okay, ni Ain Umaira, okay. Sebab ni pakai handphone kan, pakai laptop ke apa, tak kisahlah. Tapi yang penting plot tu betul. Okay, ni sampai Atira sama juga, dah plot tak garis. Aina, okay, cantik. Alia Azimah, okay, Irang terus titik yang dia plot tak nampak. Okay. Fatin, Lubir, Fahim, okay. Pastikan nanti kalau kita buat dalam sebenar dia nampak lah. Okay, ni dot dot dot. Okay, Fahmi. Anis kenapa tak sambung? Okay. So, macam biasa je sebenarnya macam graf garis lurus. Okay, dia dah beri jadual senang. Kalau dia tak beri jadual, kita kena cari nilai X dan Y tu. Okay, so kita tengok terusnya. Okay, so
Kita tengok pada contoh 11 pula. Okay, contoh 11. Okay, dia beza dengan yang sebelum ni. Dia dah bagi jadual X, dia dah bagi jadual masa, dia dah bagi laju. Okay, untuk yang contoh 11 ni, dia bagi awak dekat sini dia dah tuliskan okay, kadar perubahan laju terhadap masa sebuah kapal terbang mendarat diberi oleh persamaan. So maksudnya, lagi satu dia beri persamaan. Okay, diberi persamaan. Bagaimana kita nak plot? Kita nak plot graf berdasarkan persamaan. Okay, kalau kat sini, kita tengok persamaan V sama dengan 800 tolak 1600 T. T tu masa. Okay, T tu masa kat sini dah kira masa. V tu maksudnya apa? Laju dalam kilometer per jam. Okay, kat sini dia dah nyatakanlah laju dalam km per jam. Okay, yang masalahnya kat sini, okay, langkah pertama awak tengok persamaan macam ni. Okay, yang kedua, kalau kita nak melukis, nak plotkan satu garis lurus, mesti ada berapa koordinat, ingat lagi tak? Okay, kita mesti ada 2 koordinat untuk lukis satu garis lurus. Okay, untuk lukis satu garis lurus mesti ada sekurang-kurangnya 2 koordinat. Okay, di sini macam ni awak nampak kat sini. Okay, masa dia kosong. Maksudnya kat sini, okay, dia gantikan saja. Okay, dia gantikan saja dalam persamaan tu. Mana tengok mana yang tak boleh jawab soalan 2 dalam tu tengok balik. Okay, dia maksudnya kita gantikan. Kalau kat sini kosong, maksudnya sini T dia kosong. T dia kat sini kosong. Masukkan dalam persamaan. So, maknanya V dia adalah 800. Ni dia dapat 800 kat sini. Okay. Lepas tu V yang kedua. Dia nak apalah? Mandilah. Tolak 1600. Okay, T yang ini adalah, yang kedua adalah 0.5. Awak masuk je dalam persamaan, awak gantikan. Awak kiralah pakai kalkulator. Okay, so dia dapat kosong. So, lepas tu dia dapatlah 2 koordinat. Koordinat pertama, 0,800. Koordinat kedua, 0.5, 0. Okay. Ingat yang ni. Label lah kalau tak ingat. X, Y. Okay, 0,800. Lepas tu 0.5, 0. Digaris je lah. Mesti ada 2 titik pun dah cukup. Okay. Maksudnya kalau di sini dia berlaku apa? Kalau menurun dalam konteks laju masa, dia adalah nyah pecutan. Maksudnya pecutan dia menurun. Okay. Okay tak ni? Cikgu tak boleh dengar suara korang ni masalahnya. Okay, kat sini. Cuba check sikit. Faham ke tak? Saya tak boleh dengar suara. Suara korang tak masuk dalam saya punya speaker headphone ni. Yang besar tak? Faham? Okay. So ni senang. Ingat kalau mana yang tak boleh jawab kuis tadi, masukkan nilai yang dia dah beri tu dalam persamaan. Baru kita dapat nilai laju tu. Okay. So kita tengok soalan. Next seterusnya. Okay. Ni saya bagi soalan. Kadar perubahan laju terhadap masa bagi sebuah pesawat ringan. Okay. Dia dah tulis persamaan. Okay. First step awak ambil persamaan tu. Awak tuliskan. Okay. V sama dengan 700 tolak 350 T. Okay, V laju dalam kilometer per jam. Okay, ni V dia dah kata laju lah. Maksudnya ni laju lah, kita nak kira laju dalam konteks persamaan ni. Okay, so 700. So kalau T dia kosong, okay, awak ganti saja. 700 tolak 350 darab kosong. So dah tentulah kita dapat 700. So V dia lah 700. Okay. Yang kedua, V dia kita masuk je dalam persamaan. 350 darab 2.0. Okay. So maknanya berapa? 700 tolak 700. Betul ke? Kita dapat kosong. Okay, nampak kat sini. Betul ke saya kira tu?
Okay, so kosong. So upload lah. 0,700 berada di mana di sini? 0,700. 2.0, masa 2.0, laju dia kosong kat sini. So di graf dia sama macam tadi kan. Dia, okay, sambungkan je titik tu guna pembaris. Maksudnya, kalau konteks graf laju masa dia adalah nyah pecutan. Okay, nanti kita akan belajar takrifkan graf tu. Okay, ada masalah tak yang ni? Okey tak? Boleh tak yang ni? Boleh. Okey tak? Boleh tak? Faham tak yang ni? Boleh? Okey. Soalannya saya tak dengar suara korang nak cakap. Tak, yang respon pun saya tak dengar. Okey. Sekejap. Kita tengok yang next pula. Okey. Kita nak tengok apa kaitan antara luas di bawah graf laju masa dengan jarak yang dilalui. Okey. Okay, kalau dalam konteks graf laju masa, okay, dia beza dengan graf jarak. Kalau graf jarak, kita kira apa? Cuba type sikit kat situ, kat chatting, kita kira apa dalam graf jarak masa? Kita kira apa? Apa kita kira kalau dalam graf jarak masa? Graf jarak masa yang sebelum ni kita belajar. Apa yang kita kira? Apa soalan selalu tanya? Cuba type kat chatting tu. Apa kita kira? Cuba type. Saya tak boleh dengar suara korang. Korang respon, saya tak boleh dengar. Cuba respon dekat chat tu. Type je apa yang kita awak ingat. Kalau graf jarak masa, biasa soalan akan tanya apa? Laju. Okey, lagi? Kecerunan, okey bagus. Laju purata. Okey. So maksudnya bila ditanya kadar perubahan laju, ditanya laju, maksudnya kita kira kecerunan. Okey. Okay, kalau di sini soalan melibatkan graf jarak laju masa ni, dia tanya jarak. Okey, bila dia tanya jarak dalam graf laju masa, maksudnya kita kira, okey, kalau kita tengok kat sini, kita kira luas di bawah graf. Okey, luas di bawah graf diwakili sebagai jarak yang dilalui untuk graf laju masa. Ya, Okay, so kalau jarak kita kira kecerunan. Maksudnya kecerunan tu diwakili sebagai laju, kadar perubahan laju. Kadar perubahan jarak. Okey, kadar perubahan jarak. Okay, kalau graf laju masa, dia ada kaitan dengan luas. Luas di bawah graf. Okey, bila dia ditanya, okey, dia suruh kira jarak, bila awak nampak graf laju masa ada perkataan jarak saja, maksudnya dia ada kaitan dengan luas di bawah graf. Luas di bawah graf ni maksudnya nanti kita tengok dia ada, okey macam ni. Okey, kita nampak dalam satu graf laju masa biasanya dia akan ada kaitkan dengan bentuk segi empat, segi tiga dan juga trapezium. Okey, ni kat sini. Trapezium ada, segi empat ada, segi tiga ada. So maksudnya bila dia kata kirakan jarak yang dilalui oleh gerakan berdasarkan graf laju masa, bila ingat jarak aja, kalau graf laju masa, awak kena gunakan luas. Okay, kena kira luas sebenarnya. Kat sini, okay, kita tengok. Kita tengok contoh ni. Okay, dia suruh awak kirakan jarak. Hitung jarak yang dilalui berdasarkan graf laju masa. So ingat laju, ingat luas. Bila ditanya jarak. Okay, kat sini. So maksudnya bila dia kata dia kira jarak pada 15 saat. Okay, maksudnya awak kena kira lah semua bahagian ni awak akan totalkan. Maksudnya kat pertama segi 4 macam biasalah. Formula segi 4 panjang kali lebar. Okay, formula segi 3 1/2 darat tapak darat tinggi. Luas trapezium, ingat balik
1/2, dua sisi selari kita tambahkan darab tinggi. Okay. Ni saya bagi contoh. Nanti saya bagi slide ni. So kita tengok yang ni. Okay. Hitung jarak. Okay, ingat kalau saya cakap tadi, kalau soalan kata hitung jarak. Okay. Tengok graf tu apa? Graf laju masa. So maksudnya bila laju masa dia ada kaitan dengan luas di bawah graf. Okay. Tengok dulu bentuk laju masa. Kalau jarak masa tak ada kaitan langsung dengan luas di bawah graf. Okay, jangan awak tersalah buat. Okay, so dia kata hitung jarak. Okay, contoh 12. Maksudnya kalau kita tengok bentuk graf laju masa ni, bentuk apa yang ni? Kita nampak dia adalah bentuk trapezium. Okay. Trapezium ni ada pada sini. Kita tengok ni Maksudnya yang ni lah. Okay, trapezium. So, kita tahu formula trapezium adalah 1/2. Dua sisi selari kita tambahkan, darabkan dengan tinggi. Macam ni. So, sisi selari mesti yang tegak dan juga tegak macam ni. So, yang condong ni bukan sisi selari. Okay, ini A, ini B. Tinggi dia yang ni lah, yang tegak seorang ni. Alright, so awak just masukkan saja 1/2. Okay, so maknanya A kita adalah daripada 0 ke 5. So yang ini adalah 5. Okay, B kita adalah 10. Maksudnya daripada 0 ke 10 ukuran dia. So 5 tambah 10 darab. Tinggi kita berapa? Tinggi kita 4/5. Okay, masukkan je. Awak darabkan je. Okay, awak dapat berapa kat situ? Kalau dalam buku dia kata kat sini adalah 6 kilometer. Okay, boleh tak ni? Boleh tak? Okay, kat sini unit kmj, kat sini jam. Okay, tak ada masalah. Kat sini tak ada masalah, kita tak perlu tukar unit. Okay, kita tengok pada graf kedua. Di sini minit, di sini jam. Okay, 1 jam adalah sama dengan 60 minit. Okay, di sini minit awak nak convert kepada jam, maksudnya apa? Kalau 1 jam nak tukar kepada minit, kita darab. Minit kepada jam, kita bahagi. Okay, so first step dia, awak tengok bentuk dia adalah trapezium. Okay, kita dah tahu kat sini, trapezium. Guna formula yang sama. Okay, sisi selari dia mana? Yang ni. Okay, katalah A dia, ni A, ni B. So, berapa ukuran A? A daripada paras 0 ke 40. So, sini 40 tambah 80. Okay, lepas tu, apa dia buat? Okay, sini minit. Kalau graf tu pada paksi X dia, okay, pada paksi X dia tak sama dengan pada paksi Y kat sini jam kan? Pada paksi X dia minit. So, awak kena tukarkan. Okay, maksudnya 6/60. Okay, macam tu. Kalau macam yang first tadi jam tak ada masalah sebab dalam dia punya laju kmj. Okay. Tapi pada graf kedua kmj dia punya pada paksi Y. Tapi pada paksi X kat sini minit. So awak kena tukarkan minit tu kepada jam. So kita tukarlah. Nak tukar kepada jam kita bahagi 60. So macam ni je. Okay, awak akan dapat berapa? Ni awak guna kalkulator awak akan dapat 80 pula, 6 kilometer. Okay, 6 kilometer. Okay tak ni? Okay tak? Saya tak boleh dengar suara korang. Faham ke tak faham ni? Beza graf pertama dengan graf kedua. Okay, kalau kita tengok paksi X dia. Okay, pada paksi Y dia jam kat sini. Pada paksi X dia jam. Tak ada masalah. Kita tak payah tukarkan unit masa tu. Okay, kalau yang kedua. Paksi Y dia kmj tapi pada paksi X dia minit. So awak kena tukarkan dia kepada jam. Kena samakan baru kita boleh kira kat sini. Okay. So kita tengok yang okay. Ni soalan saya bagi. Okay. Hitung jarak yang dilalui berdasarkan graf laju masa. Okay. So maksudnya kita dah tahu kalau jarak sahaja dia adalah maksudnya kita kira luas di bawah graf.
Okey. Jarak je, graf laju masa, kira luas. Okey, luas di bawah graf. Ingat laju, ingat luas. Okey, ingat laju, ingat laju, ingat luas. Okey. Okay, sekarang dekat dalam gambar rajah ni saya dah keluarkan. Maksudnya kalau dia suruh kira jarak keseluruhan pada 1.6 jam. So maknanya kita ada 3 bahagian. Okay, katalah sini A, sini B, sini C. So bahagian A tu mewakili luas segitiga. Bahagian B mewakili luas segi empat. Bahagian C mewakili trapezium. Okay, mana yang ni? Kau tambahkanlah 3 bahagian ni. Okay, so 1/2 segitiga. So, berapa dia punya tapak dia? Tapak dia berapa? Saya tak boleh dengar suara. Cuba korang buat sekejap. Sekejap cikgu bagi link. Cuba korang kira kan. Saya bagi masa dalam 2 minit, cuba kirakan. Okay. Ya, 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 sabar. Macam ni apa? Yang kecil depan. Ya, ya. Okey, cuba kirakan. Saya bagi tu. Lepas saya bagi ni. Saya dah tunjuk tadi luas segitiga. So cuba semua orang kirakan. Siapa yang tak boleh masuk dalam class point. Okey, saya bagi masa dalam masa 5 minit. Korang kirakan. Okey, 5 minit cikgu bagi masa. Cuba kirakan. Berdasarkan graf yang saya tunjuk tadi. Guna formula segitiga segitiga, segi empat, trapezium. Yang ni senang sebenarnya. Tapi yang tak boleh join class point tu, cuba masuk dekat, cuba tulis dekat dalam kertas ke, send jawapan. Pak Kelan dah habis dah. Segitiga tengok gambar rajah segitiga tapak dia berapa. Dari 0 ke 0.4 tu. Tinggi tu tengok pada paksi Y.
Wah, okey. Dah dapat jawapan. Ya, tanya. Ain Umay betul. Tulis jawapan je pun tak apa. Jalan kerja tak ada tak apa. Tulis terus jawapan final answer dia. Nanti kita bincang dia punya jalan kerja. Okey, tanya Zufir, Maisara. Okey, 18 orang tu, mana? Send je jawapan. Terus je, tulis jawapan je. Jangan kerja tak payah dulu, nanti lambat. Empat puluh second lagi, 40 saat. Okey. So, ni jawapan yang kawan awak tulis. Okey. Okey, Zairin 1.260 0.4. Okey, ni betul. Sekejap saya. Salah dekat mana tu Zairin? Jawapan dia 104. Okey. Alia salah, Rubia betul, Maisara betul. Okey. So kita tengok balik macam mana nak selesaikan. Mana yang tak faham tu. Okey, awak tengok kat sini. Okey, A saya dah labelkan A. Untuk kita pisahkan dia, saya labelkan dia sebagai A. So kita tahu yang pertama A adalah luas segitiga. So tapak di sini, tapak daripada kosong ke sini. So tapak dia adalah 0.4. Okey, tinggi yang ni, tinggi. Tinggi dia daripada kosong ke 60. So sini 60 lah. So maknanya 1/2 darab tapak darab tinggi. Okey, ini untuk segitiga yang pertama. Kurungkan. Tambah segi 4. Okey, segi 4 daripada kosong ke 0.8 awak kena tolakkan. Okey, yang ini dia punya panjang dia adalah 0.4. So kita tahulah formula dia panjang kali lebar. So sini 0.4. Panjang kali lebar sini 60. Okey, 0.4 darab 60. Kurungkan. Tambah C, trapezium. Okey. Mana yang confuse? Sisi selari mesti dua sisi yang tegak. Okey, kalau gambar rajah ni terbalik macam ni, yang selari yang ni saya labelkan double macam ni. So maksudnya ukuran yang pertama daripada kosong ke ni 60. Daripada bawah ke atas yang tinggi adalah 110. So 1/2 60 tambah 110 darab tinggi dia yang ini. Okay, daripada 0.8 hingga 1.6. Kita dapat berapa kalau 1.8? Kita dapat 0.8. Okay, so kalau kat sini, ini 110, ini 60. Okay, tinggi dia adalah 0.8. Ini 0.8. Ni tinggi. Tinggi maksudnya dia bertentang dengan satu segitiga yang sengit ni kan, yang condong ni. Okay. So, awak totalkan je terus semua. Totalkan terus 104 kilometer. Okay, yang ini kita tak payah tukar sebab dalam paksi X dia dah ada jam. Dia terus jam. So, kita tak payah per 60.
Okey, boleh tak yang ni? Aku tak faham. Okey tak? Siapa yang tak faham lagi tu tengok bahagian masalahnya biasa pelajar dia confuse pada trapezium tu. Dia nak tengok sisi selari tu dia confuse sikit. Kita tengok soalan seterusnya. Kita dah pukul berapa ni? Okay. Okay, itu jarak yang dilalui berdasarkan graf laju masa. Okay, saya dah pecahkan. Bahagian pertama, KA, yang ini B. Katalah A tu segi 4, B tu adalah segi 3. Okay, maksudnya kalau dia kata jarak, maksudnya awak kira je luas. Okay, luas yang pertama adalah bahagian segi 4. Okay, berapa panjang, berapa lebar. Kita tengok kat sini. Okay, ni 10. Dari kosong kan di sini 40. Okay, 40, 10. So, maknanya 40 darab 10. Kurungkan. Tambah. Okay, segi 3. Ni segi 3. 1/2 darab tapak darab tinggi. Okay, tapak ni kalau dari sini 10, sini 13, tolak kan? 13 tolak 10. Maksudnya 3 di situ. Okay, ni 3. Tinggi dia adalah dari kosong ke 40. Okay, 1/2 darab 3 darab 40. Okay, awak kira je. Terus. Perlu tak awak nak keluarkan nilai semua ni? Maksudnya 40 darab 10, 400. Perlu ke awak nak keluarkan? Perlu tak nak keluarkan? Kalau awak takut silap, awak tu keluarkan macam ni. Okay, awak kira satu-satu pun tak ada masalah. 40 darab 10, kira 400. Lepas tu, 1/2 darab 3 darab 40. Okay. Berapa dapat kat sini? Ini kita boleh matikan kan? 20, so 60. So, maknanya jarak dia adalah 460 kilometer. Okey, kita tengok kat sini. Paksi X dia masa saat kan? Macam mana kita nak tukar? Macam mana kita nak tukar? Hitung jarak yang dilalui berdasarkan graf laju masa ini. Okey, saat kat sini. Maknanya kita kena per berapa? Siapa boleh respon? Saat nak tukar kepada... nak tukar ke tak? Saat dengan saat. Nak tukar ke tak? Cuba respon kat chat. Paksi Y dia MS, paksi X dia S saat. So perlu tak kita tukar? Cuba respon kat chat. Perlu tak kita tukar unit? Tak perlu. Okay, so kita dah kira dah 460 km. Okay, sekiranya pada paksi laju tu M dia buat KMJ ke apa, bawa tukar unit. Yang ni tak ada masalah lah. Terus kira setiap bahagian tu. Maksud setiap bahagian tu diwakili sebagai jarak. Okay. Boleh tak? Sekejap lagi tak? Okay. Okay, jumlah jarak maksudnya kita kira luas lah. Okay, maksudnya kalau kat soalan contoh 13 jumlah jarak. Maksudnya kita kira setiap bahagian tu. Okay, jumlah maksudnya kita tambahkan setiap bahagian. So maksudnya kalau awak labelkan sini A, sini B, sini C, awak tambahkan semua bahagian. 36 minit. Ini dalam buku teks Ini dah bagi contoh. Okay, laju purata. Apa formula laju purata? Jumlah jarak bagi jumlah masa. Jumlah jarak bagi jumlah masa. Okay, kalau jarak tadi kalau kita dah kira setiap bahagian tu berapa jarak dia, so kita just ambil teruslah. Okay, dalam buku teks tu dia ada contoh kat situ. Awak tengok nanti. Dia dah tunjuk kat sini. Kenapa dia tukar? Sebab kita tengok balik graf. Okay, kat sini minit. Minit, kat sini jam. Okay, bila di sini minit, dia akan siap-siap tukar kepada jam. Sebab tu dia, semua minit yang ni, dia dah convert kepada jam. Dia per dengan 60 kat sini. Okay. So, dia akan dapat, dia dah kira, dia akan dapat, di dalam KM lah. So, maknanya, jumlah jarak ya kalau kata purata laju terus ambil daripada luas yang awak kira tadi. Okay, luas bahagian yang awak kira tadi. Okay, maksudnya ni kita ambil terus letak bawah. Lepas tu masa yang dia ambil 36 bagi 60 sebab dia nak kat sini kan convertkan kepada jam. Okay, ni tengok contoh Sama macam kita kira tadi. Okay, ada masalah tak ni?
Okey tak? Dah pukul berapa? 8.53. Ha. Okey, lepas tu. Okey, yang ni nanti saya masuk next class lah. Okey. Kita akan tengok ada VV ni, nanti kita tengok next class. Okay, ada nak tanya tak untuk hari ni? Siapa yang tak ada hari ni? 38 orang. Okay, kalau awak tak faham nanti awak tanya. Nanti saya suruh buat latihan apa yang dalam buku teks je lah. Okay. So, saya rasa setakat ni dulu untuk hari ni. So, kalau tak faham, PM je cikgu. Jangan malu-malu 38 orang. Siapa tak ada, 4 UM. Siapa tak ada? Semua ada ke? Okay, 38. Okay, Haras nanti take attendance Okay, thank you semua. Assalamualaikum. Kejap lagi awak ada kelas lain kan? Okay. Thank you semua. Assalamualaikum.